Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV, edisi 11 Julai 2023. Kita ke berita utama. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menegaskan tiada kenaikan harga barang keperluan asas seperti yang didakwa setengah pihak. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub memberi jaminan barang bersubsidi seperti minyak masak, paket, ayam bulat, telur, RON 95 dan diesel tidak mungkin akan dinaikkan harga. Katanya KPDN telah membuat tinjauan terus ke pasar raya besar, pasar basah, kedai runcit dan pasar mini di beberapa kawasan di seluruh negara untuk memantau serta mengawal harga barang asas rakyat. Ujarnya lagi, KPDN turut memantau harga bagi 480 item di mana 186 item dipantau secara harian selain data harga runcit dikutip setiap hari di lebih 1,400 premis dan kebanyakan item adalah stabil bagi 4 bulan terkini. Beliau berkata demikian semasa sidang media tinjauan harga barang di EcoSafe Setapak Sentral hari ini. Majikan bakal berdepan tindakan undang-undang sekiranya enggan membenarkan pekerja mereka keluar mengundi pada pilihan raya negeri di 6 negeri 12 Ogos depan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sa'mud menegaskan majikan boleh didenda sebanyak RM5,000 atau dipenjara selama setahun seperti yang diperuntukkan di bawah Subsection 25(3) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 jika tidak membenarkan pekerjanya keluar mengundi. Sementara itu, menurut beliau lagi, bagi pekerja yang mengundi di luar kawasan, majikan perlu membenarkan pekerja mereka mengambil cuti tahunan. Terdahulu, hari pengundian bagi PRN 6 negeri akan dilaksanakan serentak pada 12 Ogos depan, manakala penamaan calon ditetapkan pada 29 Julai ini. PRN ini melibatkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memberi jaminan kerajaan tidak akan mengumumkan sebarang projek mi segera di sesuatu lokaliti sempena pilihan raya membabitkan 6 negeri pada Ogos depan. Menurutnya, arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan pengumuman projek segera demi menghadapi pilihan raya negeri sangat jelas dan ia tidak akan berlaku. Pada Jun lalu, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih menggesa kerajaan negeri yang sudah membubarkan Dewan Undangan Negeri masing-masing berhenti daripada membuat keputusan penting atau mengumumkan sebarang projek baharu. Bagaimanapun, beliau yang juga timbalan Presiden PKR berkata, di sebalik berlangsungnya PRN di 6 negeri pada Ogos depan, kerajaan tetap perlu melaksanakan tugasnya seperti biasa. Beliau percaya kerajaan akan mengimbangi kedua-dua perkara tersebut antara projek pembaikan segera semata-mata untuk pilihan raya dengan tugas hakiki sebagai sebuah kerajaan. Kalau PH cakap mereka sudah pegang 16 kerusi, cuba tunjukkan di mana. Demikian soalan ahli jawatankuasa Lajnah Politik PAS Kedah, Datuk Wan Romani Wan Salim, terhadap pengerusi PH Pakatan Harapan Kedah, Datuk Mahfuz Omar. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Wan Romani berkata, jika perkiraan Mahfuz di 16 kerusi itu adalah bersandarkan keputusan pilihan raya umum ke-15, maka perkiraan serta percaturan tersebut adalah tidak tepat sama sekali. Menurut beliau, Mahfuz jelas tidak melihat majoriti kemenangan direkodkan calon Perikatan Nasional di sesebuah kawasan parlimen di Kedah yang mencecah puluhan ribu undi. Tambahnya lagi, PAS yakin PN akan mendominasi Dewan Undangan Negeri Kedah dalam pilihan raya negeri yang tidak lama lagi. Berdasarkan sokongan semasa ditunjukkan rakyat serta bancian yang dijalankan di pelbagai peringkat ketika ini. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi.
Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Seramai 41,701 calon menduduki peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM tahun 2022 bakal mengetahui keputusan pada Khamis ini. Majlis Peperiksaan Malaysia MPM dalam pernyataan memaklumkan calon sekolah kerajaan, bantuan kerajaan atau swasta boleh memperoleh keputusan daripada sekolah masing-masing mulai pukul 11.30 pagi. Menurutnya, jumlah calon berkenaan menduduki peperiksaan di 659 buah pusat peperiksaan di seluruh negara dan sebanyak 5,668 petugas peperiksaan dilantik bagi keseluruhan peperiksaan ini. MPM berkata sistem tersebut akan diaktifkan mulai pukul 11 pagi Khamis ini sehingga pukul 12 tengah hari pada Ahad 23 Julai 2023. Seorang penceramah bergelar ustaz didakwa di Mahkamah Seksyen Ipoh hari ini atas 2 pertuduhan membuat hantaran jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong menerusi kumpulan WhatsApp November lalu. Tertuduh Abdul Malik Hussein, 62 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azizah Ahmad. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, bapa kepada 2 anak itu didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain dalam kumpulan WhatsApp soal jawab tasawuf sufi. Pertuduhan terhadapnya dikemukakan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta sama. Mahkamah kemudiannya membenarkan jaminan RM7,000 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua pertuduhan dan menetapkan 14 Ogos ini untuk sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Beralih ke berita luar negara. Penduduk di Lasem, Jawa Tengah dikecohkan dengan penampakan pocong di sekitar kawasan perumahan mereka selain rumah mereka sering diketuk secara misteri pada waktu malam. Kejadian itu dilaporkan berlaku di Desa Sumber Girang dan Desa Jolotundo. Salah seorang daripada penduduk mendakwa bahawa dia ternampak entiti tersebut di kawasan rumah jirannya perampiran sebatang pokok limau pada minggu lalu. Namun ada juga yang berpendapat penampakan pocong itu sebenarnya dilakukan oleh manusia yang sengaja ingin menakutkan penduduk setempat kerana entiti itu kelihatan seperti tidak selesa serta pandai berlari apabila dikejar penduduk kampung. Dalam pada itu, polis Lasem mengesahkan mereka sudah menerima laporan mengenai kejadian tersebut. Satu kajian mendapati rakyat Bahrain mengambil purata lebih 4,000 kalori makanan sehari sekaligus menjadikan penduduk negara itu paling kuat makan di dunia. Kajian itu dilakukan oleh platform maklumat University Oxford Our World in Data yang mengumpul pengambilan kalori dalam kalangan negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Amerika Syarikat menduduki tempat kedua iaitu rakyatnya mengambil kira-kira 3,868 kalori makanan sehari. Diikuti Ireland di tempat ketiga dengan 3,850 kalori. Daripada 184 negara yang dikaji, 173 daripadanya didapati mengambil lebih 2,000 kalori makanan sehari atau melebihi kadar harian yang dicadangkan oleh pentadbiran makanan dan ubat. Secara keseluruhan, pengambilan kalori mencatatkan peningkatan berikutan kemunculan makanan segera, makanan sedia dimakan dan makanan yang diproses. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Malaysia merekodkan kadar pengangguran sebanyak 3.5% pada Mei 2023 dengan bilangan penganggur terus menurun kepada 584,600 orang.
Jabatan Perangkaan Malaysia berkata, pasaran buruh dalam negara terus menunjukkan momentum pertumbuhan yang stabil, dicerminkan oleh peningkatan bilangan tenaga buruh berikutan pertambahan dalam bilangan penduduk bekerja. Jelasnya, bilangan tenaga buruh pada bulan dilaporkan terus mencatatkan tren menaik dengan peningkatan sebanyak 0.2% kepada 16.86 juta orang. DOSM turut melaporkan bilangan penduduk bekerja pada Mei meningkat secara berterusan, pertambahan sebanyak 0.2% kepada 16.28 juta orang. Malah penduduk bekerja sendiri turut mencatatkan peningkatan dengan pertambahan sebanyak 0.5% kepada 2.94 juta orang berbanding bulan sebelumnya. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI) menyeru pengeksport tempatan menukar hasil ekspor mereka dalam dolar Amerika Syarikat kepada ringgit dalam usaha mengukuhkan kedudukan mata wang negara. Menterinya, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia bertujuan memperlihatkan keyakinan syarikat swasta serta syarikat berkaitan kerajaan terhadap mata wang tempatan. Tambah beliau, pengeksport tempatan perlu menunjukkan sokongan mereka terhadap keyakinan mereka dalam menyokong ringgit untuk terus kukuh selain mengharapkan peranan kerajaan semata-mata. Ditanya sama ada Bank Negara Malaysia perlu mewajibkan golongan berkenaan untuk menukar hasil ekspor mereka kepada ringgit, Tengku Zafrul berkata pihaknya menyerahkan keputusan itu kepada Bank Pusat berkenaan. Kita ke berita sukan. Selepas sah menjadi ahli keluarga baharu Terengganu FC, Nurilo Taktasinov mengakui tidak sabar untuk menyarung jersey skuad itu dalam berdepan PDRM FC bagi saingan Liga Super Ahad ini. Jelas pemain tengah skuad kebangsaan Uzbekistan berusia 26 tahun itu, dia mahu merasai sendiri pengalaman beraksi dalam Liga Malaysia kerana sebelum ini hanya mendengar daripada rakan senegaranya sahaja. Lebih menarik lagi apabila rakan senegaranya, Sadur Kulmatov yang juga menyarung jersey TFC di posisi pertahanan sejak awal musim ini sekaligus menambah lagi semangatnya. Berdasarkan rekod, pemain Uzbekistan yang direkrut TFC sebelum ini tidak pernah mengecewakan apabila memberi impak besar termasuk pemain tengah Sanjar Shahmedov yang pernah beraksi selama 2 musim bermula 2019. Ekoran pelanggaran peraturan keuangan adil FFP, Juventus dilaporkan bersedia untuk menarik diri daripada bersaing di pentas Eropah pada musim baharu nanti. Tidak pernah sunyi daripada kontroversi, gergasi Siri A itu juga pernah tersingkir ke Siri B pada 2006 akibat skandal mengatur perlawanan. Selain itu, Juventus juga menerima hukuman pemotongan mata kerana menyembunyikan rekod kewangan dalam urusan perpindahan pemain sekaligus menyebabkan mereka menamatkan saingan musim lalu di tempat ke-7 dan layak untuk beraksi di Liga Conference Eropah. Bagaimanapun, klub tersebut dilaporkan sudah mencapai kata sepakat bersama Kesatuan Bola Sepak Eropah untuk menarik diri daripada menyertai saingan berkenaan untuk mengelak daripada pelanggaran FFP sekali lagi hingga menjejaskan peluang mereka beraksi di Liga Juara-Juara pada musim berikutnya. Pihak pengurusan baharu Juventus dipercayai mahu menyusun semula pentadbiran kelab berkenaan dan enggan dibebani dengan masalah lebih besar dalam usaha menumpukan perhatian terhadap saingan domestik. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 12 Julai 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.